رأت الأتيار تشدو بليالي المغرب وبريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kita masuk dalam hadis yang keempat yang menjadi madar bagi Islam ataupun lingkungan kefahaman yang sebenar bagi Islam, seperti yang disebutkan di dalam kitab Fawaidul Makkiyah karangan Al-Alim Al-Allamah Sayyid Alawi As-Saqaf Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Telah terdahulu dalam siri yang sebelumnya hadis yang pertama, iaitu hadis yang berkaitan tentang niat seseorang yang menjadi ukuran amalannya. Hadis yang kedua yang berkaitan tentang peringatan Nabi SAW untuk tidak terjerumus dalam perkara yang tidak diketahui halal dan haramnya, agar dia dapat menjaga dirinya dan agamanya daripada terjatuh di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga yang berkaitan tentang untuk tidak mengambil tahu secara berlebihan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat pada dirinya dan agamanya. Itulah dianggap sebagai penghayatan dan juga pengamalan Islam yang jelas. Hadis yang keempat, hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, yang bermaksud sabda Nabi SAW, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi bagi saudaranya apa yang ia kasihi untuk dirinya. Maka hadis ini juga seperti mana hadis-hadis yang sebelumnya memiliki makna yang sangat luas untuk kita fahami dan untuk kita hayati dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Seseorang itu tidak dianggap memiliki iman yang sempurna, dengan maksud tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada ajaran Nabi SAW, dan beriman kepada hari kiamat, iaitu hari pembalasan amalan baik dan buruknya dengan sempurna, sekiranya dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Maka jika ia kasih untuk masuk ke dalam syurga dan menikmati segala anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, apabila ia kasih bahawa ia tergolong dalam golongan-golongan ahli syurga, maka ia juga perlu mengharapkan dan berusaha supaya saudaranya juga meraih ganjaran yang sama. Sekiranya dia tidak suka sesuatu kemudaratan itu berlaku kepada dirinya, maka begitu jugalah sekiranya dia memiliki iman yang sempurna, maka ia juga tidak akan suka sekiranya kemudaratan itu berlaku kepada saudara-saudaranya yang seagama dengannya, yang memiliki hubungan darah dengannya, yang memiliki pertalian persaudaraan dengannya, begitu juga secara umumnya. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bila Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang lain yang menjadi kaedah di dalam mazhab ataupun fiqh kita, la darara wa la dirara. Jangan memberi mudarat kepada diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Kalau kita tak suka perkara tersebut berlaku kepada diri kita, kalau kita tak suka diri kita disakiti, jangan menyakiti orang lain dengan perkara yang sama. Maka ini ialah satu amalan dan juga penghayatan yang sangat besar yang menjadi prinsip hidup bagi setiap Muslim dalam meneruskan kehidupan harian. Kita tidak boleh secara umumnya mengimpikan ataupun mengharapkan sesuatu yang tidak elok berlaku kepada saudara yang lain, saudara seagama kita yang lain, saudara yang memiliki pertalian darah dengan kita dan sebagainya, sekiranya kita tidak suka perkara itu berlaku kepada diri kita. Maka dalam amalan individu itulah yang sepatutnya kita fahami dan juga kita cermati.
apabila kita bermuamalah ataupun berurusan dengan orang-orang di sekeliling kita. Begitu juga bila mana dibesarkan sudut pandang terhadap kefahaman hadis ini. Bila mana kita berurusan dalam masyarakat sebagai orang-orang yang memiliki tanggungjawab dan peranan masing-masing di dalam masyarakat kita, masyarakat setempat, di pejabat, di tempat kerja, di tempat yang lebih besar hubungan dan juga kaitan dengan orang lain, seperti di sekolah, seperti di pasaraya dan sebagainya. Begitu juga dalam konteks urus tadbir negara dan sebagainya. Apabila kita tidak suka bahawasanya sesuatu perkara yang tidak elok itu berlaku kepada diri kita, maka begitu jugalah sekiranya orang itu memiliki iman yang sempurna kepada Allah, kepada Nabi dan juga kepada hari akhirat, ia tidak akan suka perkara tersebut berlaku kepada saudara-saudaranya yang lain. Maka itulah antara kayu ukur dalam keyakinan kita terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasul, serta kepercayaan kita bahawasanya kita akan dihisab kembali segala tingkah laku dan perbuatan kita di akhirat nanti. Maka orang yang tidak suka dikhianati, maka dia tidak akan mengkhianati orang lain. Orang yang tidak suka dicela, maka dia tidak akan mencela orang lain. Orang yang suka dengan kebaikan, dengan kesenangan, maka dia akan menyenangkan orang lain. Dan begitulah sifirnya. Barulah kita dapat memahami dengan sebenar maksud hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-samalah kita berusaha untuk menjaga diri dan memberi sumbangan dalam masyarakat dengan peranan yang telah Allah Subhanahu wa taala tanggungjawabkan kepada kita, dan juga kemahiran yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, agar sama-sama kita dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan juga sama-sama untuk melindungi masyarakat daripada kemudaratan. Maka itulah anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan kefahaman kita terhadap Islam ini lebih murni dan terelak daripada kekacauan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. رأت الأتيار تشدو بليالي المغرب